صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Walhamdu lughatan, dan bermula puji dari segi bahasa. Khabar ialah as-sana'u bil kalami, sebut baik dengan perkataan, dengan kalam, dengan perkataan. Alal jamilil ikhtiyari, kerana keelokan yang bahasa usaha, yang bahasa ikhtiyar, yang bahasa pilihan. Jadi terkeluarlah orang panggil fi'lul alal jamilil ittirari. Dia ada dua. Alal jamilil ikhtiyari, ada al jamilil ittirari. Itu nanti kita akan bahas bawah nanti tu. Kalau lil ittirari fi'lul jamilil ittirari, fi'lul jamilil ittirari. Fi'lul jamil lil-ittirari itu dia panggil madhun, bukan hamdun. Mana puji dengan mana hamdun ni ialah sebut baik dengan perkataan kerana keelokan ini, kerana perbuatan yang elok, ia bahasa pilihan, yang bahasa usaha. Gitu. As-sana'u bil kalami 'alal jamil lil ikhtiyari 'ala jihatit tabjili wat ta'zimi. Di atas wajah, di atas jihah, di atas jalan, memuliakan dan membesarkan. Sebut baik tadi tu. As-sana'u bil kalam tu sawa'un kana fi muqabalati nikmatin, sama ada adalah ia sebut baik tadi tu pada perbuatan yang elok, ia bahasa pilihan, ia bahasa usaha, di atas wajah nak memulia dan membesar tu, sama ada fi muqabalati nikmatin, pada membetuli akan nikmat, amla ataupun tidak. Mana sama ada muqabalah dengan nikmat, mana dapat orang panggil pemberian, ataupun tidak, atau tidak dapat pemberian. Itu dia panggil puji, dengan makna hamdun. Jadi hamdu ni, puji-puji dari segi bahasanya ialah sebut baik dengan perkataan kerana perbuatan yang molek, bahasa pilihan, bahasa usaha,
Di atas wajah nak memulia dan nak membesar. Sama ada sebut baik tadi tu, dia dapat orang panggil muqabalah nikmat, dapat orang panggil pemberian ataupun tidak. Tak kira. Tu dah. Lagu mana fi muqabalati nikmatin famithalul awwali. Maka bermula contoh bagi yang pertama. Yang ni contoh bagi fi muqabalati nikmatin. Dah. Tu contoh yang pertama, yakni contoh fi muqabalati nikmati. Contoh sebut baik dengan perkataan kerana perbuatan yang elok, bahasa pilihan, bahasa usaha di atas wajah nak membesar, nak memulia. Tu ketika mana membetuli bagi nikmat, mana ketika mana dapat orang panggil pemberian. Famithalul awali, maka bermula contoh yang pertama, yakni pada masalah membetuli bagi nikmat, mana dapat pemberian. Ma ialah barang iza akramaka Zaidun, apabila mempermulialah akan dikau oleh Zaid. Zaid buat baik kamu. Zaid buat baik, tak kira lah dia jamu makan ke, Yui putih ke. Zaid buat baik kamu, fakulta, maka kamu pun kata. Fakulta, maka kamu pun katalah ke Zaid tu. Kamu kata mana? Zaidun karimun. Ada. Bermula Zaid itu ialah seorang yang mulia. Tu muka Zaid buat baik ke? Tu Zaid wibitih. Zaid jamu makan sedap-sedap ke? Itu orang panggil akramaka Zaidun, mempermulialah akan dikau oleh Zaid. Maka ketika mana Zaid mempermuliakan akan dikau, maka dikau pun kata Zaidun karimun. Bermula Zaid itu ialah seorang yang mulia. Itu. Fa innahu, maka bahawasanya mu kata Zaidun karimun tadi tu, bermula Zaid itu seorang yang mulia tu, fi muqabalati nikmati, pada membetuli bagi nikmat, artinya dapat pemberian. Mana Zaid mempermulia kamu tu? Zaid ui pitih ke, Zaid jamu makan ke, tak kira lah. Zaid buat baik, Zaid ikut dia buat apa orang panggil mempermulia kamu. Maka ketika mana mu kata Zaid ni orang yang mulia, Zaid ni orang baik hati, berjuruh, bagus, dermawan, pemurah, itu orang panggil mu sebut baik di atas perbuatan hak bahasa Zaid usaha tu, di atas wajah nak membesar, ketika mana mu tu membetuli bagi nikmat, mana dapat pemberian. Dah. Wa mithalus tsani, dan bermula contoh bagi yang kedua. Yang kedua ni la tu lah. Tu amla itu, atau tidak apa, la fi muqabalati nikmatin, tidak pada membetuli bagi nikmat, mana tak dapat apa-apa pemberian pun, tapi kita sebut baik tu, sebut baik di atas perbuatan yang molek hak bahasa usaha, di atas wajah nak mempermulia dan nak memperbesar. Tapi tak ada dapat apa-apa pun daripada orang hak kita puji tu. Mahmud hak kita puji tadi tu tak ada dapat apa-apa pun dia puji kita. Rasuah ke apa tak ada. Itu orang panggil amla, atau tidak. Ni tidak fi muqabalati nikmat, tidak membetuli bagi nikmat, tidak mendapat apa-apa habwa, pemberian, atiyah. Mana misal yang kedua? Tu wa mithalus tsani, dan bermula contoh bagi yang kedua ialah ma barang iza wajadta Zaidan, apabila mendapatilah oleh engkau akan si Zaid tadi tu, yusalli salatan tammatan, bersembahyanglah ia si Zaid itu akan sembahyang yang sempurna. Mu tengok Zaid ni bagus sungguh, ya semaya kena molek, rukun syarat ke apa kosong molek nampak. Fakulta, maka berkatalah oleh engkau, Zaidun rajulun salihun, bermula si Zaid ni ialah laki-laki yang soleh, yang baik. Dah. Memuji tak tu? Puji tu. Memuji kat tu.
Dapat apa-apa ke Zaid bui? Ada duduk semaya tu, ya duit tu. Tolong ayat saya soleh tu. Tak ada. Tapi oleh kerana mu tengok dia duduk zikir, duduk semaya. Dia duduk baca Quran. Kata si Zaid ni orang soleh ni. Kita kata gitu tu orang panggil as-sana'u bil kalam alal jamilil ikhtiyari ala jihatit tabjili wat ta'zim. Tu orang panggil sebut baik dengan perkataan kerana perbuatan yang molek bahasa usaha di atas wajah mempermulia dan nak mengagung membesarkan. Tapi tak ada dapat apa-apa, fa innahu laisa fi muqabalati nikmatin, maka sesungguhnya perkataan mu kata Zaidun rajulun salihun tadi tu, bermula si Zaid itu laki-laki yang soleh, itu tidaklah pada membetuli bagi nikmat. Fa innahu laisa fi muqabalati nikmatin, maka bahawasanya qauluka Zaidun rajulun fa inna qaulaka Zaidun rajulun salihun tadi tu laisa fi muqabalati nikmatin, bukanlah pada membetuli bagi nikmat. Mana tak dapat apa-apa pemberian pun daripada Zaid, tapi kita tu sebut baik juga di atas perbuatan hak bahasa molek, hak ikhtiar, hak bahasa usaha. Di atas wajah kita nak membesarkan, nak mempermuliakan. Itu dia panggil hamdu. Kalau ala wa ala jihati ala jihati tahqir, di atas wajah nak memperhina, itu tak panggil hamdu. Itu dia panggil istihza, memperolok-olok. Sebut baik juga. Tu. Sebut baik juga, tapi bukan di atas wajah tabjil wa ta'zim. Bukan di atas wajah nak mempermulia dan nak mengagung, nak mempermulia, nak membesar, tidak. Tu kenapa? Kerana fi'luhu tu bukan al-jami' al-ikhtiyar, bukan. Bahkan al-qabih. Ni. Buruk, keji kita kata. Contoh kalau kita buat misal kita menyanyi bila air tu lah. Suara tu berat benar tu. Hancur kalau dengar kan. Kita pun je tubik bila air kata, weh, sedap suara demo weh. Patut demo kena masuk tu audition apa ni, menyanyi-menyanyi ni. Gegar Gaza kau berapa baru sedap demo menyanyi. Tak gerak tu demo menyanyi bila air tu. Tu kita kata gitu tu di atas wajah nak menghina tu. Panggil apa tu? Istihza, buat menganjing. Memperolok-olok. Tiba-tiba gulawan makan pong tu. Ya kau suara saya sedap. Loh, kali tamu baru orang puji saya. Bukan puji tu bengong. Orang buat menganjing ngomong tu, mu tak khabar ke. Habis itu. Baik. Baik, habis itu. Jadi sama ada kita dapat pemberian kau daripada orang yang kita puji mahmud tadi tu, atau kita tak dapat apa-apa. Asal saja kita sebut baik dengan lidah kita, dengan perkataan kita di atas perbuatan hak molek, hak comel, hak bahasa usaha, kerana nak mempermuliakan dia, maka dia panggil hamdun, puji dia panggil. Habis. Kemudian kata syarih wasana'u, dan bermula sana. Sanad ni sebut baik. Tapi as-sana'u jangan tukar pula dengan an-nasa'u. Nak jaga tu. Ni lagi kitab lain tak ada sebut ni. Sebab tu kelebihan kitab ni, ya kadang-kadang kitab lebih kurang ya belakang, tapi ada orang panggil hak kita tak jumpa di kitab lain. Hak ni tak ada ni dalam kitab Nurul Zalan ada tak? Ada. Kitab Kharidah ada? Ada tak? Tu Syarah Sanusiyah ada tak? Ada tak ni? Rasa tak silap tak ada ni. Jumpa dalam kitab ni. Tengok dia kata ni. Wasana'u, dan bermula sana, bermula sebut baik. As-sana' tu makruh al-kada dibaca ke as-sana' bitaqdimil musallasati 'ala nuni, dengan didahulukan tak yang bertitik tiga di atas nun. Dahulukan sa di atas nun maknanya. Bitaqdimil musallasati 'ala nuni, dengan ditakdirkan tak yang bertitik tiga di atas nun. Mana mendahului di atas nun. As-sana, mendahulukan sa di atas nun tu. Huwa, ialah
Apa makna as-sana'u? Al-ityanu bima yadullu ala ta'zimi. Ialah mendatangkan dengan barang yang menunjuklah ia barang di atas memperbesarkan, mengagungkan. Itu dipanggil as-sana'. Itu kata as-sana' artinya orang panggil mendatangkan dengan perkara yang menunjuklah perkara tersebut di atas mempermuliakan, membesarkan. Macam tadi. Rajulun salihun. Zaidun rajulun salihun. Jadi kita sebut si Zaid itu ialah laki-laki yang soleh, yang baik. Jadi mau panggil rajulun salihun, kita dah sebut laki-laki yang soleh itu dia panggil perkara barang yang menunjuklah ia barang di atas mempermuliakan, mengagungkan, membesarkan si Zaid tadi itu. Sama juga Zaidun karimun. Karimun tu orang panggil al-ityanu bima yadullu ala ta'zim. Kita mendatangkan karim tadi tu. Orang panggil perkara yang karim tu ialah perkara yang menunjuklah ia karim tu di atas membesarkan, yang memuliakan. Orang panggil si Zaid tadi tu. Itu dia panggil as-sana'. Sebab tu tutup guru kita dia terjemah as-sana' sebut baik. Begitu lalu sebut baik. Itu ni. Wakila dan kata kil ay waqala ba'dul ulama. Wakila ay waqala ba'dul ulama, dan telah berkata oleh sebahagian ulama, huwa bermula ia as-sana'u ni az-zikru bi khairin. Ni tu kita dah ambil rekas sikit. Sebut dengan kebaikan. Sebut baik maknanya. Az-zikru bi khairin. Jadi kalau kita tengok pada definisi hak lepas tu, al-ityanu bima yadullu ala ta'zimi tu makna umum tu. Betul tak? Dia tak kata tu tu barang mesti kena ke kelimah ke kalam ke ataupun perbuatan ke masuk bis lagi ke. Tu contoh kita kata tok guru hari kita pun pakat bangun salah cium tangan dia. Tak ada cakap apa. Tapi perbuatan kita tu perbuatan as-sana' juga dia panggil. Berapa? Kita mendatangkan dengan perkara, dengan perbuatan yang menunjuklah ia perbuatan tu di atas mengagungkan seorang. Tu membesarkan seorang. Jadi kalau gitu definisi hak awal tadi itu umum. Al-ityanu bima yadullu ala ta'zimi, mendatangkan dengan barang yang menunjuklah ia barang di atas memulia, mengagung, membesar tu umum tu. Tak ada kira lah perkataan ke perbuatan ke. Dah. Tu macam seorang ke. Ia pergi mengadap dengan sultan. Lagu mana? Ia tunduk, ampun tuanku. Atau nyokok menyembah gitu. Dah sini. Tu panggil perbuatan yang menunjukkan ia perbuatan tersebut di atas mempermuliakan. Orang panggil as-sana' ke. Mana umum lagi. Jadi waqala ba'dul ulama as-sana'u huwa zikru bi khairin. Kata sebahagian ulama bermula as-sana' tu ialah sebut dengan kebaikan. Mana sebut baik tu sebut baik. Habis. Wadidduhu, dan bermula lawannya, hak tak boleh beripu sekali dengan dia. Tak boleh beripu sekali dengan as-sana' tu ialah an-nasa'u. An-nasa' tu kitab salah. Kalau kitab syabak saya ni salah. Wadidduhu as-sana'u juga. Berat. Wadidduhu wadiddus sana'i an-nasa'u. Baca guna an-nasa'u. Makruh hal kadang baca ke an-nasa'u bitaqdimin nuni alal musallasati, dengan mendahulukan nun di atas tak yang bertitik tiga itu sa'. Tu lawan dia. Bermakna kalau as-sana'u ialah zikru bi khairin, kalau gitu an-nasa'u az-zikru bi qabihin. Gitu. Sebut dengan kejahatan sebab lawan dia kan. Tu hak kita tergambar mari adalah sebab disebut wadidduhu bermula lawannya, lawan bagi as-sana'u an-nasa'u. Kalau as-sana'u ialah az-zikru bi khairin, sebut baik, sebut dengan kebaikan. Kalau gitu an-nasa'u az-zikru bi qabihin. Gitu. Sebut dengan keburukan. Itu apa panggil an-nasa'u. Tu hak segera marilah kita kata sebab mari dengan diddu. Tapi dhabitnya ambil dhabit je.
Kata dari dobeknya. Tu wa fi lisanil arabi, dan tersebut di dalam lisanil arabi ni kitab, kalau tak silap, lisanil arabi, lidah orang Arab. Dalam kitab ni, kitab lisanil arabi ada deh, kitab lisanil arabi, kalau tak silap. Dia sebut dalam kitab lisanil arabi, dia kata kan an-nasa'u, bermula nasa' tadi tu, bitakdimin nun alal musallasah ni, dengan mendahulukan nun di atas sa'. Tak yang berarti 3 tu sa' lah. An-nasa'u, bermula an-nasa' ni ma akhbarta bihi anir rajuli min hasanin aw sayyi'in. Gitu. Nah, barang yang mengkhabarlah engkau dengan dia barang tentang satu orang manusia daripada elok, baik atau jahat. Tu. Jadi tak tentu. Tak tentu. An-nasa'u ni tak tentu. Kalau kita tengok di lisanil Arab kata itu. Tapi kalau kita faham dengan segera faham wadiduhu tu kan, mana lawan dia lah. Kalau an-nasa'u artinya zikru bi khairin. Kalau as-sana'u as-sana'u belik pakai aku dah. As-sana'u tu zikru bi khairin. Kalau gitu an-nasa'u zikru bi qabihin. Tapi dalam lisanul Arab dia kata an-nasa'u, bermula nasa' tadi tu ma akhbarta bihi anir rajuli min hasanin aw sayyi'in. Tu. Bermula nasa' ni ialah barang yang mengkhabarlah engkau dengan dia barang tentang satu orang manusia, tak ada kira laki-laki perempuan, tak kira lah, anir rajuli tu babul iktifak dia panggil, tentang satu orang manusia min hasanin aw sayyi'in. Apa barang tersebut? Daripada elok dan jahat, atau jahat gitu, daripada elok dan jahat. Kalau gitu wan nasa'u, dan bermula nasa' ni fil kalami, pada percakapan, yutlaqu 'alal qabihi wal hasani, diitlaqkan, yang ni digunakan di atas perkara yang keji dan yang elok, dua-dua. Tu. Jadi an-nasa' ni umum lah. Bukan dik dak. Bukan nisbah dik dak. Tapi ada umum khusus dah. Gitu makna gitu. Kalau ikut lisanil Arab. Wa amma as-sana'u, dan adapun as-sana'u fala yutlaqu illa fil khairi khassah. Gitu. Wa amma as-sana'u, dan adapun bermula as-sana' fala yutlaqu, maka tidak diitlaq, maka tidak digunakan as-sana' illa fil khairi, melainkan pada kebaikan khassah, secara khusus. Intaha, habis lisanul Arab. Itu dhabit dalam kitab lisanul Arab dah. Artinya kalau kita turut lisanul Arab, tiap-tiap an-nasa' belum tentu tak nah. Tiap-tiap an-nasa' belum tentu as-sana. Gitu deh. Betul tak? Tiap-tiap an-nasa' belum tentu as-sana. Dan tiap-tiap as-sana' belum tentu an-nasa'. Gitu. Ya ada umum khusus itu tu. Dah. Mana umum? An-nasa' tu umum, as-sana' tu khusus. Khusus. Jadi kalau an-nasa' diitlaqkan, orang panggil dia atas kalam yang keji atau kalam yang elok. Perkataan yang keji atau perkataan yang elok. Tu deh. Kalau an-nasa', kalau as-sana' tidak diitlaqkan, melainkan perkara yang elok semata. Perkara yang elok semata. Habis itu. Habis. Itu intah habis di lisanul Arab. Dhabit apa situ. Tapi kalau kita tengok dalam ibarah ni, wadidduhu ya dik. Dik artinya lawan lah. Lawan dekat mana tak boleh berhimpun sekali lah, mana dik ni. Mana diddani la yajtami'ani, dua perkara berlawanan tak boleh berhimpun sekali. Makna apa? An-nasa'u
iaitu lawan bagi as-sana'u. Berarti kalau as-sana'u tu orang panggil al-ityanu bima yadullu ala ta'zimi. Kalau gitu an-nasa'u al-ityanu bima yadullu ala tahkiri. Gitu dah. Lawan dia kan? Atau kita menjalani di atas qil. Qala ba'dul ulama as-sana'u az-zikru bi khairin. Mana as-sana' artinya sebut baik, sebut dengan kebaikan. Kalau gitu dik lawan dia an-nasa'u az-zikru bi qabihin atau bi syarrin. Sebut dengan kejahatan, sebut dengan keburukan. Tu kalau kira dalam kitab kita dik juga mafhumnya gitulah. Tapi kalau dalam lisanul Arab dia kata an-nasa' tu umum, tak ada kira. Sama ada baik atau buruk, orang panggil an-nasa'. Tapi kalau as-sana' tidak diitlaqkan melainkan perkara yang baik sahaja. Itu artinya ada umum khusus dia. Mana khususnya an-nasa' as-sana'. As-sana' tu khusus, an-nasa' tu umum. Deh situ. Kemudian kata syarih wa innama dan hanya abbarna mengibaratlah oleh kami. Kami sini Syekh Ibrahim Bajuri serta ma'asyiral ulama mengibaratlah oleh kami ai fi ta'rifil hamdi tadi tu. Mengibaratlah oleh kami dalam ta'rif puji hamdung tadi tu, mengibarat bil kalami, dengan kalam. Tengok. Kalau kita ngaji kitab lain, alhamdulillahatan as-sana'u bil lisan, kata dah. Tapi tak, sini as-sana'u bil kalam. Apa tu diibarat dengan kalam, tidak diibaratkan dengan lisan? Wa innama dan hanya abbarna mengibaratlah oleh kami bil kalami, mengibaratlah oleh kami ai fi ta'rifil hamdi lughatan tadi tu bil kalami, dengan kalam. Tidak dengan lisan. Kama abbara bihi, seperti mana barang yang telah mengibaratlah dengan dia. Dengan barang itu al-kalam tadi tu ba'dul muhaqqiqina. Ini orang panggil sirah tamrik lah ni. Ni. Tak. Sirah tamrik kalau dia panggil. Atau tabari, nak lepas diri boleh hadir. Nak lepas diri boleh. Sirah tabari dia panggil. Nak lepas diri. Dia kata, Syekh Ibrahim Bajuri ni pandai-pandai kau nak gitu ubah difindak. Aku kata as-sana'u bil kalam tu seperti mana telah mengibarat dengan dia oleh sebahagian ulama muhaqqiqin bah. Bukan daripada aku seorang dah. Supaya apa tu? Liyashmalat ta'rifu hina idzin, supaya melengkapilah definisi tersebut pada ketika itu, ketika mana diibaratkan bil kalam tadi itu. Liyashmalat ta'rifu hina idzin, supaya melengkapilah ta'rif ketika itu alhamdal qadima, akan puji yang qadim. Tuh. Mana puji yang qadim? Wa huwa, dan bermula ia puji yang qadim tu hamdullahi nafsahu bi nafsihi, memuji Allah Ta'ala nafsahu, akan dirinya, yakni akan zatnya, bi nafsihi, dengan zatnya. Tuhan puji diri sendiri, itu maksud. Tu puji yang qadim tu. Wa hamduhu, dan memujilah ia Allah li anbiyaihi, bagi para-para nabinya, wa auliyaihi, dan para-para walinya, wa asfiyaihi, dan kekasih-kekasihnya. Itu pun puji yang qadim tu. Allah Ta'ala puji para nabinya, puji para walinya, puji para kekasih-kekasihnya. Itu pun puji yang qadim. Maka kalau puji yang qadim, takkan mu nak kata Allah Ta'ala sebut baik dengan lidah. Tuhan ada lidah itu. Kalau kata as-sana'u bil lisan, sudah. Jadi kenapa kau sebahagian ulama muhaqqiqin termasuk Syekh Ibrahim Bajuri di dalam kitab ni mendefinisikan hamdun dengan as-sana'u bil kalam. Ia ibaratkan dengan as-sana'u bil kalam, tidak bil lisan. Ini liyashmalat ta'rifu hina idzin, supaya melengkapilah ta'rif puji pada lughah ketika itu, ketika diibaratkan dengan al-kalam, alhamdal qadima, akan puji yang qadim. Bila puji yang qadim, tak boleh kata lah as-sana'u bil lisan, sebut baik, Tuhan sebut baik dengan lidah. Tuhan ada lidah ke? Sudah.
Itu lagu tu. Wa hamdal haditha, ni atas berkata hamdal qadimah. Nah, supaya melengkapilah ta'rif puji pada bahasa ketika itu, ketika mana diibaratkan bil kalam tadi tu, akan alhamdal qadimah wal hamdal haditha, akan puji yang qadim dan puji yang baru. Mana puji yang baru? Wahwa, dan ia puji yang baru ni, hamduna lillahi ta'ala, puji oleh kami, oleh kita, bagi Allah Ta'ala. Kita puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurulillah, mujurnya ya Allah, nak baikmu ya Allah, ini semua kebaikanmu lah ya Allah, ini kurniamu lah ya Allah, nak min fadli rabbi hadza, nak ni semua ni kurniamu, lipah kurniamu lah belakang ni ya Allah. Sebut baik yang lidah kita. Kita tu siapa? Makhluk lah. Maka baru tak puji tu. Baru puji lah ni, baru puji. Wa hamdu ba'dina li ba'din, dan puji sebahagian kita akan sebahagian yang lain. Nah, kita puji sesama kita. Nah, tu kita puji. Baguslah si Zaid ni. Juruhlah si Zaid ni. Atau yang panggil puji tak? Puji makhluk dengan makhluk. Puji orang panggil sesama yang baru ni. Itu orang panggil puji al-hadis, puji yang bahasa baru. Jadi kerana tu diibaratkan dengan bil kalam. Kalau kata as-sana'u bil lisan, bermakna, mana budak tu budak sudut situ? Ini. Ada ke dia? Kayu ni. Atau puk atas kepala. Kuat sikit. Kuat lagi. Lagi, kuat lagi. Lagi sikit lagi. Slow sangat. Atas kepala tu senang molek. Itu dah. Baik. Jadi kerana tu diibaratkan as-sana'u bil kalam. Kalau diibaratkan as-sana'u bil lisan, maka tak masuklah hamdun qadim tadi. Alhamdul qadim tak masuk. Apa? Dah al-lisan, Tuhan mana ada lisan, mana ada lidah. Nak kata Tuhan ada lidah, berat pun. Itu ni. Jadi masuk alhamdul alhamdul hadis saja, puji yang baru sajalah masuk. Jadi untuk liyashmalat ta'rifu hina idzin alhamdal qadim wal hamdal hadis, maka diibaratkan as-sana'u bil kalam. Habis situ. Itu habis. Fada khalat, maka tafriqnya, maka masuklah aqsamul hamdi, maka masuklah oleh segala pembahagian puji al-arba'atu, yang empat. Pembahagian yang empat tu masuk habis. Tu mana aqsamul hamdi arba'atu wahia, dan bermula ia aqsamul hamdi arba'ah. Pembahagian puji yang empat ni, hamdu qadimin li qadimin, puji qadim bagi qadim, wa hamdu qadimin li hadisin, puji qadim bagi yang hadis. Puji qadim bagi qadim makna puji Allah akan dirinya sendiri. Itu. Wa hamdu qadimin li hadisin, puji yang qadim akan yang baru, mana Allah Ta'ala puji makhluk dia. Wa hamdu hadisin li qadimin, puji yang baru bagi yang qadim, mana makhluk ni puji Allah Ta'ala. Wa hamdu hadisin li hadisin, puji baharu sesama baharu. Itu orang panggil aqsamul hamdi arba'atu. Tu pembahagian puji tu empat perkara tu. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Yang mana hakikatnya semuanya lillah. Ni. Semuanya mustahiqul lillah. Klik ke Tuhan belaka. Itu lagi akal tu kok. Lillah duk mana? Lillah ada tak dalam ni? Tak ada lagi. Lillah lamul istihqaqi. Pakai lamul istihqaqi. Lillah tu ay mustahiqun lillah. Segala puji ni, segala pembahagian puji apa? Tuhan puji diri dia sendiri, Tuhan puji makhluk dia,
Makhluk dia puji dia. Makhluk puji sesama makhluk. Mustahiqul lillah. Hak Allah, hak Tuhan belaka. Mana tembuh ke Tuhan belaka. Itu kerana kita tidak mungkin boleh memuji, melainkan Allah yang menggerakkan lidah kita untuk memuji dia. Nah, kita puji sesama kita makhluk yang hadis yang baru ni. Maka anugerah hak diberi, kelebihan hak diberi itu ialah daripada Allah. Maka sekira-kira hakikatnya semuanya kembali puji itu kepada Allah. Nah, tidak mustahak satu orang lain daripada Allah untuk menerima puji. Tak ada berhak. Itu. Kemudian wa amma ta'biru ba'dihim bil lisani. Lagu mana pula? Wa amma, dan adapun takbir bermula ibarat. Takbir mana ibarat. Ba'dihim, sebahagian mereka itu ulama. Sebahagian ulama dia buat ibarat bil lisani. Tengok. Lagi kitab-kitab kita duk ngaji sebelum ni tu semua yang kata alhamdulillahatan. Bermula puji dari segi bahasa as-sana'u bil lisani. Sebut baik dengan lidah. Apa lagu mana tu? Ibarat sebahagian ulama kata puji tu ialah sebut baik dengan lidah, tu lagu mana? Fayalzamu alaihi, maka melazimilah di atasnya, di atas takbir ba'dil ulama tadi tu, alla yakuna ta'rifu syamilan lil qadimi, bahawa melazimi, mengautomatikkan di atasnya, di atas ibarat sebahagian ulama as-sana'u bil lisan tu, alla yakuna ta'rifu, bahawa tiada jadilah oleh ta'rif tersebut syamilan, melengkapi lil qadimi, tak melengkapi pada puji yang qadim. Itu. Dan nak kata kan al-lisan mana tu? Mana boleh kita tahu Tuhan ada lidah? Boleh kata Tuhan ada lidah? Boleh. Tu. Jadi kalau kata as-sana'u bil lisan, maka definisi lagu ni kata Syekh Ibrahim Baijuri, melazimi di atas ibarat yang mengatakan as-sana'u bil lisan tu, bahawa tidak jadilah oleh ta'rif puji pada lorah tersebut melengkapi bagi puji yang qadim. Tak kena kata Tuhan sebut baik lidah gitu. Mana puji qadim Tuhan puji diri dia sendiri dengan lidah dia gitu. Tuhan kata akulah Tuhan, tidak ada gitu dengan lidah. Kafir mu etika gitu. Atau Tuhan sebutkan nabi dia Muhammadur dengan lidah. Tuhan ada lidah gitu. Siap mu mujassimah tu, mujassimah. Maka tak boleh tertegah, tak boleh. Jadi bila lagu tu tidak jadilah ta'rif puji pada lorah tu syamilan lil qadimi, melengkapi bagi puji yang qadim. Illa ada istisna. Illa melainkan an yurada bil lisani, melainkan bahawa menghendakilah dengan lidah dalam definisi sebahagian ulama as-sana'u bil lisan, puji pada lorah tu sebut baik dengan lidah. Al-lisan tu maksud yang dikehendaki apa? Al-kalamu, ialah kalam. Lidah tu ialah kalam. Sebut lidah tapi nak makna kalam dia panggil. Warna oleh kecek lagu tu ala sabilil majazil mursali. Di atas jalan majaz mursal dia panggil. Apa al-majazul mursalu? Iaitu kalimatun, huwa kalimatun ustu'milat, yang digunakan fi ghairi maknaha al-asliyi, pada bukan maknanya yang bangsa asal, li'alaqatin ghairil musyabahati, kerana ada hubungan yang tidak serupa, ma'a qarinatin mani'atin min iradatil makna asliyi, serta ada dalil yang menegahkan daripada menghendaki makna yang asli. Itu dia panggil majaz mursal. Baik ngaji ya rajin ngaji balarah dah. Ya tahu lah tu. Kena majaz mursal kena? Teras sikit. Mu ni kita tahu gigi dah kan ngaji betul-betul. Apa majaz mursal kena? Apa? Itu apa? Yusuf juga duk geng dua orang tu.
Apa majaz mursal ni? Mana tak ingat ada ngaji balaghah tu. Nah. Al-majazul mursalu, bermula majaz mursal tu ialah huwa kalimatu, ialah kalimah ustu'mila yang digunakan fi ghairi maknaha al-asli, pada bukan maknanya yang asli, yang asal. Kalimah tu lisan, tapi bukan digunakan makna lisan lidah, bukan. Sebut lidah tapi bukan makna lidah. Tu contoh. Bapa tu sebut lidah tapi bukan makna lidah. Li alaqatin ghairil musyabahati, kerana hubungan yang tidak serupa. Tidak orang panggil musyabahah, tidak ada keserupaan. Tidak kenalah kita kata. Ma'a qarinatin mani'atin, serta ada dalil yang menegahkan min iradatil makna asli, daripada menghendaki makna asli. Mana qarinah di sini ialah Allah. Allah tu sebagai qarinah, tertegah nak digunakan makna asalnya lidah tu lidah. Tu batu gi makna lain. Makna lain. Ya orang panggil alaqah. Majaz mursal ni antaranya ada alaqah sababiyah wal musabbabiyah. Gitu nak sebut bahaya. As-sababiyatu wal musabbabiyah musabbabiyah. Ada sebut bahaya mereka pula. Musabbab lah, musabbabiyah. Musabbabiyah tu. Ada orang panggil alaqah juz'iyah wal kulliyah. Alaqah iktibar makana, iktibar mayakunu. Iktibar mahaliyah, wal haliyah. Kalau sini dia katakan ni, ala sabilil majazil mursali min itlaqis sababi wa huwal lisanu wa iradatil musabbabi wa huwal kalamu. Dia panggil ni alaqah sababiyah, dia panggil dah. Alaqah sababiyah wal musabbabiyah. Musabbabiyah. Apa ayat nak sebut alaqah sababiyah wal musabbabiyah. Tu alaqah ada. Ni alaqah ni alaqah sabab dengan musabbab. Senang boh itu lalu senang. Sebab lidah adalah musabbabnya perkataan. Itu musabbab tu kalam. Baik kata. Kalau nak jadi melengkapi juga definisi puji pada lughah as-sana'u, tapi diibarat as-sana'u bil lisan. Sebut baik dengan lidah. Nak melengkapi masuk juga puji yang qadim. Kalau gitu lidah tu kena berlaku di atas jalan majaz mursal. Tak boleh orang panggil makna lidah tu ialah lidah, asal lidah ni. Tak boleh makna ni. Sebab apa? Sebab ada qarinah mani'ah dia panggil. Dalil yang menegahkan orang panggil nak digunakan makna asal. Maka jadilah orang panggil sebut lidah tapi nak makna musabbab bagi lidah. Apa musabbab? Iaitu kalam, perkataan. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisani 'alal fuadi dalilan. Innal kalama la fil fuadi, hanya sahaja kalam itu apa yang ada dalam hati kamu. Di dalam hati kita ni. Wa innama ju'ilal lisanu, dan hanya sahaja dijadikan lisan, lidah, 'alal fuadi dalilan, menunjuk apa yang ada di atas hati kita, menunjuk apa yang ada di dalam hati kita. Tu. Jadi orang panggil apa? Lidah tu sabab. Musabbabnya ialah kalam. Maka jadilah orang panggil di atas jalan ala sabilil majazil mursali. Di atas jalan majaz mursal. Mana? Dari alaqah apa ni? Alaqah sababiyatu wal musabbabiyatu. Mana? Min itlaqis sababi. Daripada bab mengitlaqkan sabab. Mana sabab? Wahwa, dan bermula ia as-sababu al-lisanu, ialah lidah. Lidah tu sabab. Wa iradatil musabbabi, padahal yang dikehendakinya bukan lidah, tapi naknya musabbab. Bukan nak bagi sabab. Sebut sabab, nak musabbab. Dah.
Tu. Tu sebut apa? Kata mari makan nasi. Kawan. Penuh dah nasi lah perut. Penuh dah nasi lah perut. Apa? Sebut sabab nasi. Maknanya nak musabab, iaitu kenyang. Gitu. Tu musabab dia panggil kenyang. Dah. Wa iradatil musabbabi, dan yang dikehendaki al-lisan tu ialah musabbab. Musabbab bagi lisan. Apa musabbabnya? Wa huwa, dan ia musabbab, al-kalamu, ialah kalam. Jadi kena juga. Boleh juga. Dah? Jadi tak sabar lah. Jadi kalau kata as-sana'u bil kalam, jelah. Tak ada kena ta'wil, majak atau balarah. Tak ya. Maka zahir saya dah. Tapi kalau as-sana'u bil lisan, ni kena pakai majak mursal. Barulah ta'rif tersebut melengkapi kepada puji yang qadim. Habis. Kemudian dia kata wala yaridu anna ta'arifatu sanu 'anil majazi, dan tidak didatang i'tiraq di atas wala yaridu, dan tidak mendatangilah. Tidak diiktiraq lah maksudnya. Wala yaridu ni. Tidak mendatangilah, tidak diiktiraq. Anna ta'arifa, akan bahawasanya segala definisi-definisi itu tusanu 'anil majazi, terpeliharalah daripada majaz. Tidak datang i'tiraq lagu tu. Sebab ada orang panggil ulama yang kata definisi ni tak boleh buat mari majaz. Definisi ni apa definisi? Ta'rif ni apa ta'rif? Makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arrah. Ta'rif ni ialah makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arrah. Barang yang makanat ma'rifatu, barang yang adalah kenal dia barang tersebut sababan li ma'rifatil mu'arrah, sebab bagi nak kenal benda yang nak dikenal. Tu dia panggil definisi. Tiba-tiba di definisi tu dah tak jelas. Lagu mana nak kenal mu'arraf? Tu tak datang i'tiraq dia kata. Kenapa? Li'anna mahalla zalika, kerana bahawasanya bermula tempat bagi demikian terpelihara ta'rif daripada majaz, malam yakunil majazu masyhuran kama huna, selama mana tidak adalah majaz tersebut masyhur seperti mana di sini. Kalau orang panggil majaz tersebut tidak masyhur, itu hak tak boleh orang panggil nak masukkan majaz dalam definisi. Kalau orang panggil majaz tu sudah masyhur, tak ada masalah. Kenapa? Ma'ruf, masyhur. Orang tahu lah. Sebut kata puji ni ialah sebut baik dengan lisan. Orang tahu dah. Kalau Allah tak mungkin nak pakai lisan dengan makna asli. Kalau gitu majaz situ tak ada masalah. Maka tidaklah menjadi satu kritikan di atas definisi sebahagian ulama yang mengatakan puji dari segi bahasa as-sana'u bil lisan, walaupun di atas jalan majaz mursal. Apa? Sebab ulama yang mengatakan tertegah nak digunakan majaz, terpeliharanya orang panggil definisi ta'rifat ni daripada majaz, ialah selama mana majaz tu tidak masyhur. Kalau masyhur tak ada masalah. Dah. Habis itu. Kemudian kata dia wa qauluna 'alal jamilil ikhtiyari wallahu a'lam. Mana ni? Wallazi naqulu laka. Situ. Baik. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wallazi naqulu laka, dan bermula perkataan yang berkatalah kami bagi kamu. Itu mana? Wallazi wal qaulul ladzi naqulu laka. Begitu.
Dan bermula perkataan yang berkatalah kami akan kamu, bagi kamu. Gapo tu? Allazina qulu laka, alqaulul ladzina qulu laka tu. Ni. Inna tafwidah, sesungguhnya bermula penyerahan. Nah, inna tafwidah, sesungguhnya bermula tafwid itu, iradatu, ialah menghendaki, ayyahfazallahu alaika, bahawa memeliharalah oleh Allah Ta'ala ke atas engkau. Memelihara apa ke atas engkau? Masalihaka, akan segala kebaikan-kebaikan engkau, fima la ta'manu fihil khatar, pada barang yang tidak sentosalah engkau padanya, pada barang akan kebimbangan, kerusingan. Mana ni tak ada ayat gini. Nah, mana khabar ya? Tak jumpa ayat khabar bukan ni. Walladzina qulu laka, dan bermula perkataan yang berkatalah kami akan dikau. Ni dah khabar dia dah. Wallazi, dan bermula perkataan, naqulu, yang berkatalah kami laka, bagi engkau. Mana perkataan tu? Ialah annat tafwidha. Nah, innat tafwidha, bahawasanya at-tafwid, penyerahan itu, iradatu an yahfazallahu alaika, menghendaki bahawa memeliharalah Allah Ta'ala ke atas engkau, masalihaka, akan segala kebaikan-kebaikan engkau, fima la ta'manu fihil khatara, pada barang yang tidak sentosalah engkau padanya barang akan kebimbangan. Wadiddut tafwid, wadiddut tafwidi, dan bermula lawan bagi tafwid itu, at-tama'u, ialah tamak. At-tama'u ialah tamak. Wat-tama'u, dan bermula tamak, fil jumlati, pada jumlah ni, pada mujmal lah, pada ijmal kita kata, pada borong, mana min ghairi tafsilin, begitu. Fil jumlati ay min ghairi tafsilin, secara ijmal, secara umumnya, tanpa hurai satu persatu, kat mana gitu. Min ghairi tafsilin, tanpa diperencikan satu persatu, yajri ala wajhaini. Tu menjalani di atas dua jalan, dua wajah. Mana tamak tu? Secara umumnya berjalan di atas dua wajah. Ahaduhuma, salah satu daripada dua wajah. Fi makna rajai, mana at-tam'u, hala kaunihi at-tam'u tu fi makna rajai, hal kadang tamak tu pada makna raja, makna harap. Turidu syai'an la khatara fihi, engkau kehendakkan akan sesuatu, la khatara fihi, yang tidak ada kebimbangan padanya, pada syai', pada sesuatu. Nah, atau mukhataratan, atau fihi mukhataratun, gitu. Atau ada padanya itu mukhatarah, mana yang ditakuti, yang dibimbangi akan dia, tapi bil istitsna'i, dengan pakai istisna, insya-Allah, biiznillah, mana gitu. Wa dzalika, dan bermula demikian itu, wajhul awal fi tamai, wajah awal bagi tamak ni, mamduhun ghairu mazmumun, ghairu mazmumin, gitu. Mamduhun, dipuji tamak yang pertama ni, tidak dicela, itu. Mamduhun ghairu mazmumin, gitu. Dipuji, tidak dicela. Kama qala Allah Ta'ala, ay wa dzalika at-tama'u at-tama'ul awwal, atau at-tama'u fi wajhil awwali mamduhun ghairu mazmumin kainun kama qala Allah. Seperti
adalah ia seperti mana barang yang telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala. Tu. Mana? Wallazi atma'u an yaghfira li khata'ati yaumaddin. Gitu Betul? Allah Ta'ala firman ni hikayatun an Ibrahim ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Wallazi atma'u. Tu wallazi. Dan dan yang ditomokkan, gitu mana? Wallazi atma'u, mana? Wallazi arju. Itu. Wallazi, ya wallahu allazi atma'u ay arju. Payah Quran ni. Nak takdir banyak Allah lah Tuhan yang ditomokkan, yang diharap. Tomok sini makna harap. Nah, wallazi atma'u ay wallahu allazi atma'u ay arju. Allah lah Tuhan yang ditomokkan, yang diharapkan. Ay yaghfira li, akan bahawa mengampunilah ia allazi li bagi daku. Khati'ati, yakni zunubi, akan kesalahan aku. Yaumaddini, pada hari pembalasan. Yaumaddini ay yaumal jaza'i wal hisab. Tuh. Mana ni? Nabi Isa tu apa? Nabi Isa pula, Nabi Ibrahim tu lah. Nah, ditangguhkan orang panggil khati'ah ni di atas 3 perkataan. Inni saqi bal fi'luhu kabiruhum hadza. Mana lagi? Wa qawluhu ukhti dha'ifun li'annaha ma'aridu jaizatu wa laysa bi khatiyah. Istighfar. Tu nak baca dalil tu. Panjang cerita tu ada 3 kalimah. 3 kalimah orang panggil hak ditanggung, orang panggil khati'ati. Kesalahan aku. Nabi Ibrahim kesalahan apa? Nabi Ibrahim kan nabi maksum. Salah ke apa? Bukan salah sebenar. Tauriah je. Ini sakim 1. Bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Ada ni, ada tu. Lepas tu ada dengan perkataan ke isteri dia. Ukhti dha'ifun. Tak tahu ni cerita lagu mana, cerita kena baca balik. Ada 3. Bukan bohong dak dia. Dia panggil tauriah dah. Jadi Nabi Ibrahim yang minta, kata Allah lah Tuhan yang dia harap-harap. Atma'u tomok Tapi makna tomok sini ialah arju, harap. Dia harap-harapkan bahawa dialah yang mengampuni aku akan kesalahan-kesalahan aku pada hari pembalasan. Wa qala, dan berfirman lagi oleh Allah Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala. Sebagai hikayatan an saharati. Hikayat daripada perkataan ahli-ahli sihir. Apa kata tukar-tukar sihir zaman Nabi Musa tu kan? Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana. Tengok. Ahli-ahli saya kata inna natma'u, sesungguhnya kami ni natma'u, kami tomokkan. Apa kami tomokkan? Ai narju, kami sangat-sangat harap. Tu kami tomokkan di sini, kami tomok, kami harap sungguh-sungguh. Kami tomok sungguh-sungguh. Ay yaghfira lana, bahawa mengampunilah akan kami. Khatayana, ay yaghfira lana rabbuna, bahawa mengampunilah akan kami oleh Tuhan kami. Khatayana, akan kesalahan-kesalahan kami. Jadi mahalus syahid kitanya natma'u atma'u tadi. Jadi tomok yang disebut di sini ialah tomok mamduhun ghairu mazmumi. Tomok yang dipuji, yang tidak dicela. Makna apa tomok sini? Ar-raja, harap. Harap sesuatu yang tidak ada ketakutan, kebimbangan padanya, atau ada kebimbangan, ketakutan padanya, tapi dengan syarat istisna. Itu. Ni tak apa ni, tidak dicela. Wa hadzal qismu, dan bermula ini bahagian.
bahagian al-wajhul awal, at-tam'u wajhul awal ni. Itu mana hadzal qismu. Bermula ini bahagian laisa mimma nahnu fihi bisabilin hahuna, tidak adalah daripada barang bermula kami fihi padanya, ai bahithun fihi, membahas-bahaskan padanya pada barang bisabilin dengan satu jalan pun, ai min kalami ala diddit tafwi hahuna ai fi babit tafwi, bukan. Kalau tamak dengan makna ni tak ada satu jalan pun kita nak bahas. Bukan daripada bab lawan bagi tafwid, bukan. Patuh hak mana? Wasani ay minal wajhaini. Dan yang kedua daripada dua wajah tamak ni ialah tama'un mazmumun, ialah tamak yang dicela. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Wasani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi ma 'alimna minhu ma lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha. Sallallahu alhamdulillah rabbil